Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam live pada kali ini saya akan membincang tentang Islam Madani, masyarakat Madani atau negara Madani dari sudut sejarah dan penggunaan umat Islam terhadap istilah ataupun konsep masyarakat Madani. Bila muncul, bilakah lahir istilah masyarakat Madani, dan bilakah umat Islam mengguna istilah ini, mengguna konsep ini untuk dilaksanakan di kalangan umat Islam. Sebenarnya Mujtama' al-Madani dalam bahasa Arab atau Daulah al-Madaniyah, Mujtama' artinya masyarakat Madani, ataupun Daulah al-Madaniyah iaitu negara Madani, sebenarnya ia merupakan idea ataupun konsep yang muncul di negara Barat, di mana pada masa lalu, pada zaman pertengahan dulu, berlaku pemberontakan di Barat, di Eropah khususnya, pemberontakan ke atas gereja, di mana orang Kristian tidak puas hati dengan kuasa yang dimiliki oleh gereja di dalam kerajaan, di dalam pemerintahan, menganggapkan ramai cerdik pandai rakyat ikut serta juga membantah, memberontak di atas penguasaan gereja dalam politik, dalam segala-galanya. Jadi ceritanya panjang, tapi saya ringkas saja di sini. Jadi bermula dari sana, masyarakat Madani adalah istilah atau konsep yang bermula di Barat. Kemudian berlaku pelbagai perubahan yang membawa kepada kemajuan yang kita lihat pada hari ini. Dari segi politik ada demokrasi, dari segi ilmu ada pengajian-pengajian, pendidikan yang lebih saintifik, yang lebih bagus daripada masa lalu, kerana masa lalu hanya belajar agama saja, tetapi pada selepas adanya pemberontakan dan revolusi di Barat menentang gereja itu, politik ada kebebasan, ada liberalisme, ada demokrasi, pendidikan menuju ke arah sains, menuju ke arah logik, keluar daripada kepompong agama. Ini yang berlaku di Barat, dan perubahan ini dianggap sebagai revolusi terbesar berlaku pada zaman abad ke pertengahan dulu, dan menyebabkan berlakunya kemajuan, ketamadunan dan peradaban Barat yang ada sekarang. Adanya kemajuan yang ada sekarang adalah hasil daripada pemberontakan dan revolusi itu. Ya, bagi orang Islam, apabila Barat merantau dengan pelbagai cara, termasuk dengan kapal, pergi menjelajah ke merata dunia, dan menakluk negara-negara umat Islam di negara Arab dan tempat kita juga, maka berlakulah pertembungan dua budaya, dan penyebab orang Islam, orang Muslim di merata tempat, bermula dengan negara Arab, di benua India, di benua Arab, bermula di Turki juga, bermula untuk nak mengguna pendekatan Barat, seperti dalam undang-undang ada al-ahkam al-adliyah, undang-undang keadilan yang diusahakan oleh ulama-ulama Turki untuk nak mengadakan undang-undang sivil di kalangan orang Islam. Itu pertama. Ada usaha untuk nak bawa percetakan kepada umat Islam, walaupun ada ulama-ulama dulu tidak menerima
percetakan itu dianggap sebagai bid'ah. Kita pasti menulis dengan tangan saja, tidak boleh menggunakan pencetak. Itu juga memakan masa yang lama untuk nak bawa itu semua. Dari segi politik, untuk nak bawa demokrasi pilihan raya, sampai sekarang pun demokrasi masih tidak wujud di negara Arab. Pilihan raya pun ada secara tipu-tipuan di negara Arab. Jadi ada usaha untuk nak mengambil kemajuan dari segi kemajuan daripada Barat itu kepada orang Islam, nak membawa kepada orang Islam. Maka lahirlah pelbagai aliran pemikiran. Bukan saja Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Al-Kawakibi dan lain-lain. Ada lagi kumpulan-kumpulan. Salah satu kumpulannya adalah Al-Ikhwan Al-Muslimun yang ditubuh pada tahun 1928 sebagai badan kebajikan, sebagai pertubuhan kebajikan. Mula-mula Ikhwan Muslimun terlibat sebagai pertubuhan kebajikan, pertubuhan Sufi kebajikan yang memberi perhatian kepada pertolongan kebajikan masyarakat, amal kepada masyarakat dengan memberi makanan dan lain-lain. Kemudian diangkat taraf menjadi politik. Menjadi politik dari tahun ke tahun menjadi politik. Tapi mendapat tentangan yang hebat di kalangan masyarakat sampai terpaksa pandangan-pandangan yang Hasan Banna bawa sendiri terpaksa diubah supaya sesuai dengan zaman, sebab pandangan-pandangan Hasan Al-Banna ada perkara-perkara yang memang tidak cocok dengan zaman ini, seperti wanita tidak patut masuk sekolah kecuali setakat untuk nak membaca menulis, kerana tempat wanita adalah di rumah, bukan boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi ahli politik, nak menjadi pemimpin negara, tidak boleh. Itu pandangan dulu, bukan Hasan Banna saja, tapi ramai ulama-ulama atau cerdik pandai Islam pada masa lalu tidak membenarkan wanita berpendidikan. Malah di Malaysia sendiri pun tidak lama, baru tak berapa tahun pun baru membenarkan wanita menjadi wakil rakyat, sebab ada Tok Guru mengatakan tak boleh, kerana wanita tidak boleh menjadi wakil rakyat, tak boleh bergeser dengan lelaki. Itu adalah baru tahun 1999. Tetapi apabila Tok Guru itu mengetahui bahawa kuasa wanita itu lebih banyak dari segi mengundi, lebih banyak daripada kuasa lelaki, maka Tok Guru itu pun ubah suai pandangan itu. Kemudian dalam tahun yang sama dia ubah suai menjadikan wanita boleh mengundi. Itu sejarah. Ini saya berbincang tentang sejarah. Di negara Arab pun begitu. Di negara begitu juga. Kemudian Ikhwan Muslimin terlibat dalam politik. Mula-mula terlibat dalam politik, angkat taraf sikit-sikit, memberi sokongan kepada Jamal Abdul Nasir. Kisah panjang, saudara-saudara semua nak cakap tentang mujtama' madani ataupun masyarakat madani ini panjang. Ikhwan Muslimin memberi sokongan kepada Jamal Abdul Nasir. Malah ada para pengkaji pun menganggap bahawa Jamal Abdul Nasir sendiri adalah merupakan ahli ataupun anggota Ikhwan Al-Muslimun dalam peringkat awalnya. Dan apabila Raja Farouk telah dijatuhkan, diguling oleh tentera bebas yang dipimpin salah seorangnya ialah Jamal Abdul Nasir, Najib dan Jamal Abdul Nasir, maka ada kuasa di tangan tentera, tetapi berlaku perselisihan di antara Ikhwan Muslimin dengan tentera. Ikhwan Muslimin mau menjadi pemerintah sendiri, mau menjadi rais, mau menjadi presiden sendiri, tapi Jamal Abdul Nasir ada visi yang lain, ada wawasan yang lain, mau orang tentera juga menjadi pemerintah. Maka berlakulah permusuhan, peperangan yang hebat, menyebabkan penangkapan, pembunuhan,
yang berlaku. Cerita panjang, saya tak nak cerita ni. Tapi itulah mana berlaku perbalahan di antara ikhwan dengan tentera dalam peringkat awal kerana masalah politik. Okey. Kemudian selepas itu ikhwan terus berubah dalam politik lama diketepikan atau diberi huraian baru, sehingga dalam pilihan raya pun ikut serta. Ada tak, sebab dilarang, mana Ikhwan Muslimin tidak boleh nak menubuhkan parti, maka terpaksa diletakkan nama parti lain atau terpaksa berkongsi dengan parti lain seperti Hizbul Wafd, parti Wafd. Waktu itu saya ada di Kairah. Parti-parti lain menang dalam pilihan raya beberapa kursi dalam pilihan raya dengan perkongsian kuasa. Itu mula muncul mana politik Ikhwan Muslimin secara jelas dalam politik dan dapat sokongan banyak, dan pada waktu ini juga dibawa pandangan dan idea Ikhwan Muslimin oleh pelajar di Mesir, bawa balik ke Malaysia, bawa balik ke tempat saya di Patani, bawa balik ke Indonesia dan menyebarkan di Indonesia dan menubuhkan pertubuhan atas nama-nama tertentu, atas nama parti juga terlibat dalam politik di Malaysia dan di Indonesia. Di tempat saya hanya di pertubuhan akademik sahaja. Okey, itu di Patani ya. Setelah itu ada tentangan yang hebat. Golongan nasionalisme dengan golongan Islamisme ini bertentangan, menjadi masalah yang besar pada waktu itu. Bukan saja membunuh, tapi lebih daripada itu lagi. Bukan saja penangkapan, tapi kena sampai membunuh, sampai kena gantung seperti Said Qutb dan lain-lain lagi. Ada yang sempat lari ke Saudi, lari ke Emirat Arab Bersatu, lari ke Qatar, seperti Dr. Yusuf Qaradawi dan lain lagi. Ada yang lari ke Eropah, yang lari pergi ke merata tempat sampai ke Amerika. Dan kerana ideologi untuk nak menubuhkan negara Islam, negara Islam ini ditentang oleh banyak pihak, bukan saja di Mesir, penubuhan negara Islam ini yang ini merupakan target politik, matlamat politik Ikhwan Muslimin untuk nak menubuhkan negara Islam. Walaupun Ikhwan pada waktu itu memberitahu kepada masyarakat melalui buku, melalui tulisan macam-macam, mengatakan bahawa negara Islam itu Daulah Islamiyah, bukan daulah diniyah seperti di barat pada zaman pertengahan. Mana dalam Islam tidak ada daulah diniyah, tidak ada daulah agama, tidak ada negara agama. Namun begitu, orang yang menentang Ikhwan Muslimin di merata tempat masih melihat tidak ada beza di antara daulah diniyah, negara agama, dengan negara Islam. Kerana tidak ada contoh, tidak ada model. Dengan itu, apabila mengguna konsep negara Islam, teori negara Islam menjadi masalah, tidak boleh diguna dalam negara Islam. Di Malaysia sendiri berlaku masalah antara PAS dengan UMNO, di Indonesia, di mana-mana saja pun berlaku masalah sehingga berlaku kafir mengkafir antara satu sama lain, menyebabkan pemikir Ikhwan Muslimun mencari pendekatan dengan mengubah suaikan Daulah Islamiyah, negara Islam itu kepada negara madani, negara awam, negara sivil, negara madani, ataupun kadang-kadang dipanggil masyarakat madani, mujtama' al-madani, kadang-kadang dipanggil juga Islam madani. Itu terdapat banyak sekali buku-buku yang ditulis tentang Islam madani, tentang masyarakat madani, tentang negara madani, tentang kerajaan madani ini. Bagi pengkritik
konsep masyarakat madani mengatakan bahawasa ini termasuk Tan Sri Abdul Hadi Awang yang baru-baru ini dia bercakap konsep masyarakat madani ini adalah dicedok daripada barat. Itu. Tapi memang sejarahnya begitu. Dia ambil daripada barat. Tapi pihak Ikhwan Muslimin melalui buku-bukunya, melalui penerangan-penerangannya dalam tulisannya, termasuk melalui pertubuhan Triple IT yang untuk menyebarkan idea-idea ini mengatakan tidak. Kami bukan mencedok daripada barat, tapi mengambil daripada contoh Rasulullah SAW menubuhkan negara Madinah. Madinah itu juga adalah madani. Jadi Puak Ikhwan merujukkan pandangan madani, mana konsep madani ini kepada konsep Madinatul Munawwarah. Kerajaan Islam Rasulullah SAW itu adalah model masyarakat madani, kerana Madinah dan juga daripada Madanah, dan madani juga daripada yang sama, daripada kata yang sama asalnya. Dan dalam konsep negara Rasulullah SAW sendiri adalah masyarakat majmuk seperti ditulis dalam Piagam Madinah, di mana Yahud wan Nasara ummatu fil Islam. Orang Yahudi itu pun merupakan sebahagian daripada ummah dalam Islam. Itu ada semua konsep dalam itu semua, dan ini semua menjadi hujah kepada golongan Ikhwan Muslimin dan mereka yang menyokong konsep madani ini, konsep masyarakat madani ini dengan merujuk kepada Madinah, kepada kerajaan Rasulullah SAW. Tetapi ramai ilmuwan, termasuk ulama, termasuk pemimpin Islam, termasuklah pemimpin PAS sendiri, Presiden PAS sendiri, Tan Sri Abdul Hadi Awang mengatakan tidak, tak betul, bukan masyarakat madani ini bukan mengambil contoh daripada Rasulullah SAW. Anda semua mungkin sudah baca rencana dan tulisan ataupun video Tan Sri Abdul Hadi Awang ini. Saya tidak perlu itu. Dia kata ambil daripada barat. Ngambil ini adalah kopi daripada barat, adalah ciplak daripada barat. Itu pandangan Abdul Hadi dan ramai orang yang saya pernah membaca tentang perkara ini. Jadi itu yang jadi masalah, ya saudara semua. Itu sejarah begitu. Sejarah perjalanan masyarakat madani begitulah, datang daripada sana. Tapi Ikhwan Muslimin mengatakan, kita ambil daripada sini, daripada Madinah. Tak apa. Itu dua pandangan yang berbeza. Tafsiran macam-macam. Okey, kita tengok di alam nyata. Itu teori. Tadi itu teori, ya. Dengan baik-baik, panjang sikit. Itu adalah teori. Pelbagai teori. Mungkin dalam teori ini kamu mau bawa ke sini, ke sana, yang ini mau bawa ke sini, boleh, semuanya boleh. Sebab teori, sebab konsep, sebab pandangan. Kan ambil daripada mana pun boleh mengaku kata ini punya aku. Orang lain pun mungkin ambil daripada kita juga dan mengaku milik dia. Itu adalah perkara biasa dalam perbincangan macam-macam. Tapi apabila pergi ke alam nyata, dalam nak melaksanakan masyarakat madani, dalam nak melaksanakan kerajaan madani, kerajaan sivil, dia tak panggil kerajaan sivil sekarang ni, mereka tak panggil masyarakat sivil, masyarakat awam, tapi panggil masyarakat madani. Di Malaysia memanggil dengan istilah Malaysia Madani. Okey, jadi masalah sebab tidak ada ruang untuk nak dilaksanakan dan tidak ada contoh yang boleh kita lihat macam mana masyarakat madani boleh dilaksanakan di negara Islam. Kecuali pada tahun 2010 berlakunya revolusi di negara Arab bermula dengan Tunisia, iaitu kebangkitan ummah Arab di Tunisia yang dipanggil Rabi' al-Arabi, Arab Spring, yang tumbuh pada tahun 2010. Ekoran daripada seorang peniaga yang bernama Muhammad Bouazizi telah ambil minyak petrol
dan bakar diri sendiri sebagai membantah kerana dianiaya oleh seorang pegawai kerajaan yang menangkap dia jual barang-barang, jual buah. Akhirnya dia Muhammad Bouaziz itu mati. Ini pada akhir tahun 2010. Apabila mati itu berlakunya bantahan dengan besar-besaran. Kebetulan di Tunisia pada waktu itu barang mahal, kerja tak ada, macam-macam keadaan menyebabkan berlaku pemberontakan, kebangkitan besar-besaran, menyebabkan Presiden Zainuddin bin Ali terpaksa lari, letakkan jawatan, pergi ke Saudi Arabia. Itu pada 2011. Kemudian revolusi itu atau Rabi' al-Arabi itu, kebangkitan umat Arab itu merebak ke Tunisia. Sampai merebak ke Mesir. Berlaku juga pemberontakan, kebangkitan ummah besar-besaran di sana sehingga Presiden Hosni Mubarak pun letak jawatan, mana kena lari juga. Dan waktu itu sebagai hasil daripada Rabi' al-Arabi, sebagai hasil daripada Arab Spring, sebagai hasil daripada musim bunga Arab ini, revolusi Arab, revolusi anak-anak muda ini, 6 orang pemimpin Arab tumbang, hilang kuasa. Mula daripada Zainuddin bin Ali di Tunisia, kemudian Hosni Mubarak, kemudian Muammar Gaddafi dalam peperangan, tapi mati dalam peperangan, kemudian Ali Abdullah bin Saleh di Yaman, kemudian yang 2019 ekoran daripada itu juga, iaitu Bouteflika, Presiden Bouteflika di Aljazair, di Algeria. Siapa lagi? Satu lagi 2019 juga, bukan berlaku 2021, iaitu Omar bin Bashir, Presiden Omar bin Bashir yang merupakan seorang tentera yang berpendidikan di Malaysia, juga terkeluar daripada takhta, jatuh. 6 orang semuanya ditumbangkan oleh gelombang kebangkitan umat Arab di negara Arab. Ya, tapi ada negara-negara lain tidak berjaya. Di Syria tidak berjaya. Syria berubah menjadi perang saudara dan perang mazhab di antara Syiah dan Sunnah. Di Saudi tak berjaya, kokoh sampai sekarang, dan Saudi nampaknya akan menjadi negara yang hebat pada masa akan datang. Qatar tak jatuh, Bahrain tak jatuh, dan lain-lain negara Arab juga kokoh, mantap, kecuali 6 negara tadi saja yang jadi masalah. Semua yang jatuh itu adalah merupakan negara-negara yang diperintah oleh tentera, kuku besi tentera habis pergi. Yang tinggal adalah raja-raja, kuku besi raja tinggal di kuasa sampai sekarang ini. Maroko masih kekal, Saudi masih kekal, Amir ataupun putra-putra di kawasan Teluk, Bahrain, Qatar, semua pun kekal, ya. Yang pergi hanya tentera saja, ya. Itu yang berlaku. Tetapi sambungan daripada itu, ya, apabila sudah berlaku revolusi semua, apakah berjaya Ikhwan Muslimin berjaya menguasai di Mesir pada pilihan raya 2012. Pada pilihan raya 2012, Ikhwan Muslimin, ini alam nyata. Ini adalah nak melaksanakan mujtama' al-madani, nak melaksanakan Islam madani, nak melaksanakan kerajaan madani, kerajaan awam, kerajaan sivil, mengikut versi Ikhwan al-Muslimin, ya, yang Haji kata ciplat, ambil daripada barat, tapi orang Ikhwan kata tak, kami ambil daripada Madinah, negara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada 2012 berjaya dalam pilihan raya itu, pilihan raya yang paling bersih
di Mesir. Mesir tidak pernah ada pilihan raya yang paling bersih, yang paling bagus kecuali pada tahun 2012 di mana Ikhwan Muslimun menang 51,27 ataupun 70 berapa gitu. 51,73% sahaja. Tak banyak menang Ikhwan Muslimin. Tak banyak. Tapi selepas dilantik Presiden Mahmud Mursi 1 tahun saja. Ya, 1 tahun saja berlaku rusuhan, berlaku demonstrasi, berlaku tunjuk perasaan. Akhirnya tentera dengan bantuan negara-negara kaya daripada negara Arab mengguling kerajaan Mujtama' al-Madani, kerajaan masyarakat al-Madani di Mesir jatuh sampai sebulan sahaja. Saya pada waktu itu, waktu Ikhwan Muslimin menjadi presiden, Mahmud Mursi menjadi presiden, saya berdoa supaya kekal lama-lama. Kita mau lihat macam manakah yang dikatakan negara Islam itu. Kita tidak ada contoh. Sebab bagi saya negara Islam ada pandangan yang berbeza, tapi kita nak lihat pandangan, nak lihat macam mana negara Islam Al-Ikhwan Al-Muslimin mau laksanakan, supaya kita boleh mengukur juga negara-negara lain yang mau melaksanakan negara Islam untuk nak melaksanakan hudud dan macam-macam. Tak sempat, saudara. Satu tahun saja. Ini saya pun memang tak sedih lah dengan keadaan itu. Sebab kita nak lihat, kalau boleh kita biarkan Ikhwan Muslimun berkuasa di Mesir sampai 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun untuk nak melihat macam mana dapat ditegakkan negara Islam seperti dalam teori Syed Qutb, seperti dalam teori Abu Ala al-Maududi dan macam-macam teori yang kita baca di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku Ikhwan Muslimin serta dengan buku yang dikeluarkan oleh Triple IT. Ini kita nak tahu. Kita nak. Tapi tak sempat, saudara-saudari semua, kerana tentera terlalu jahat dan negara-negara Arab lain pun menggunakan duit bilion dolar menyogok tentera Mesir bertujuan untuk nak menghalangkan Ikhwan Muslimun merebak ke negara-negara Arab. Kan dulu kalau tengok, dulu kalaulah Mesir membantai, kerajaan Mesir membantai Ikhwan Muslimun, Saudi buka pintu, memberi jalan kepada Ikhwan Muslimin pergi duduk di negara Saudi, bergerak di sana menentang kerajaan Mesir sebab mereka berbalah Saudi dan Mesir sentiasa berkonflik. Tetapi kali ini tidak. Kali ini tidak. Hanya apabila dah Ikhwan dah berkuasa, Mahmud Mursi berkuasa, dengan pemerintahannya ala Ikhwan Muslimin berkuasa, raja-raja di negara Keteluk takut kebimbangan, takut ke kerusi mereka, takhta mereka, mahkota mereka runtuh. Dengan itu Ikhwan Muslimin sudah tidak lagi menjadi orang yang disukai, walaupun mereka menentang mana berperang dengan Mesir. Tidak setuju dengan Mesir dulu dan sekarang, ya. Tapi waktu Mursi itu memanglah Ikhwan berkuasa, ya. Dengan itu berubah pendirian kerajaan Arab Saudi dan kerajaan Teluk kecuali Qatar. Dan ulama-ulama Saudi pun mengkafir pemimpin-pemimpin Ikhwan Muslimin, termasuk Yusuf Qaradawi sendiri pun dikafirkan oleh ulama-ulama Saudi. Dianggap sebagai munharif, sebagai pesong, sebagai penyeleweng, sebagai kafir dan macam-macam. Itu menyebabkan Ikhwan Muslimin ada bermasalah dari segi itu, dari segi politik. Okey, itu adalah negara pertama yang dikuasai oleh Ikhwan Muslimin untuk nak menubuhkan masyarakat Madani, untuk nak menubuhkan Islam Madani, untuk nak menubuhkan kerajaan Madani.
tapi tak sempat nak buat laksana apapun. Dan ada satu negara lagi pula yang dikategorikan juga sebagai ikhwan, iaitu Tunisia. Tunisia selepas Ben Ali, Zainul Abidin, Presiden Zainul Abidin dah lari, kemudian di sana tubuhkan kerajaan yang dikuasa, perkongsian kuasa antara sekular dan puak Islam, Parti Nahdah. Ini berbeza. Ini tengok, ada perbezaan di antara negara Tunisia di zaman Parti Nahdah dengan Mesir pada zaman Ikhwan. Kalau Ikhwan memang berhasrat untuk segala-galanya mau jadi Ikhwan. Dalam kerajaan menteri itu, jabatan ini sampai ke Al-Azhar pun mau jadikan Ikhwan, itu di Mesir. Tapi di Tunisia tidak begitu. Di Tunisia Hizbun Nahdah membahagikan kuasa antara penyokong-penyokong termasuk puak sekular dan tidak membawa perubahan yang bertentangan dengan kerajaan sekular dulu yang ada, yang dibawa oleh Habib Bourguiba. Seperti banyak perkara lah soal tentang waris, mana tentang wanita menjadi hakim, menjadi itu, tentang tudung pun tidak memaksakan wanita pakai tudung, wanita nak pergi mandi pakai bikini di pantai pun tidak ada pelaksanaan ke arah untuk nak menjadikan negara Islam, negara masyarakat madani seperti dengan Mesir. Tidak ada paksaan seperti dilaksanakan di Iran, tak ada sama sekali. Bebas seperti sebebas-bebasnya seperti dulu, seperti zaman Zainuddin bin Ali, seperti zaman Habib Bourguiba. Itu di Tunisia. Namun begitu, dan sebelum saya nak sampai ke situ, saya nak beritahu bahawa Rashid Ghannouchi saya kenal sendiri, saya pernah berjumpa dia beberapa kali. Rashid Ghannouchi, Parti Hizbun Nahdah, pernah menjadi Perdana Menteri pun di sana, di Tunisia. Dia sendiri menganggap, kerana melihat contoh yang tidak baik di Tunisia, di Mesir, Rashid Ghannouchi sendiri memberitahu bahawa Hizbun Nahdah bukan ikhwan. Dia bukan ikhwan, tak serupa dengan ikhwan. Sebab ikhwan memang nak pergi ke arah melaksanakan Islam seperti teori-teori masa silam, termasuk untuk nak melaksanakan masyarakat madani. Rashid Ghannouchi memberitahu tidak, dia bukan ikhwan. Dan beberapa kali dia membuat kenyataan itu dalam parlimen, juga dengan wawancara akhbar, dia berkata begitu. Namun musuh-musuh Hizbun Nahdah, musuh-musuh Parti Nahdah tetap tidak percaya, dan mereka berusaha untuk nak menjatuhkan Hizbun Nahdah. Walaupun di Tunisia itu Parti Nahdah dengan puak sekular berkuasa dah banyak, dah ada pilihan raya, kalau tak silap 5 kali ataupun 10 kali, saya tak ingat. Pilihan raya di sana diadakan dah sejak dulu sampai tahun lalu. Akhirnya pada tahun lalu, bulan Julai tahun lalu, seorang awam, bukan tentera, Qais Said nama dia. Nama pelik. Qais tu biasalah, tapi Said tu nama Said. Qais Said itu dibantu oleh tentera dan polis mengadakan rampasan kuasa di Tunisia untuk nak menghalaukan, dia kata untuk nak menghalaukan, untuk nak mengengkaz Tunis, untuk nak menyelamatkan Tunis. Ini cerita dalam akhbar, saya baca dah lama. Engkaz Tunis minal ikhwan muslimin, untuk nak menyelamatkan Tunis daripada ikhwan muslimin. Jadi walaupun Rashid Ghannouchi tak mengaku, parti dia tak serupa dengan ikhwan muslimin, tapi musuh-musuh Parti Nahdah di Tunisia tetap mengatakan dia adalah ikhwan muslimin. Jadi gulingkan sampai sekarang. Dah berlaku demonstrasi, tunjuk perasaan macam-macam, tapi
dia kuat, dia masih gagah walaupun dia adalah orang awam, seorang peguam, seorang pensyarah, bukan orang tentera tetapi di belakangnya adalah tentera, di belakangnya adalah pegawai tinggi polis, memerintah kuku besi di Tunis sampai ke hari ini. Jadi dua contoh negara yang diperintah oleh Ikhwan Muslimin nak bawa masyarakat madani, iaitu Mesir hilang, dan kemudian Tunisia hilang habis. Jadi tak ada sekarang ini negara yang masyarakat madani di dunia Arab, sudah tidak ada. Ada satu negara lagi yang menjadi contoh masyarakat madani, iaitu Turki. Turki adalah dari segi banyak polisinya mengambil daripada Tunisia, mengambil daripada Rashid Ghannouchi. 7 buah buku yang ditulis oleh Rashid Ghannouchi menguraikan pendekatan yang digunakan, yang patut digunakan umat Islam, tidaklah seperti yang dikehendaki oleh Ikhwan Muslimin di Mesir, dengan pandangan-pandangan berbeza. Ditulis oleh Rashid Ghannouchi, diterjemah ke dalam bahasa Turki dan menjadi panduan bagi Presiden Recep Erdogan untuk nak menentah. Ini saya baca, lama dah baca tentang itu. Dan buku-buku itu ada di tangan Rashid Erdogan, dan dia mengambil mana iktibar atau pengajaran, ambil ilmu Rashid Ghannouchi itulah untuk dilaksanakan Tunis di Turki pada waktu ini. Itu jadi ada lagi lah, sebab Ikhwan Muslimin pun juga dikategorikan oleh musuh-musuh Islam, dikategorikan oleh puak nasionalisme Arab, dikategorikan oleh Barat sebagai berada dalam kepobong yang sama seperti Al-Ikhwan Al-Muslimun. Sekarang ada satu contoh lagi yang ada sekarang ini, kita lihat berjaya atau tidak berjaya, itu kita nanti lihatlah. Itu adalah asal usul Mujtama' al-Madani yang sekarang ini dibawa ke Malaysia oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ya, itu saja sejarah, saudara. Saya bawa sejarah untuk nak melihat bahawa macam mana perjalanan Mujtama' al-Madani itu daripada Barat kemudian masuk ke dalam Ikhwan, dan dianggap sebagai daripada Madinah, dan kemudian dilaksanakan di negara Arab selepas Rabi'ah Arabi di Mesir pada tahun 2012, 2013 sudah digulingkan oleh Arab, digulingkan oleh tentera Mursi, Sisi, Abdul Fattah Sisi, yang Nur Muhammad Mursi, Sisi belaka, yang Nur Muhammad Mursi, yang ni Abdul Fattah Sisi. Ya, 1 tahun sahaja. Kemudian kerajaan Tunisia yang pada 2012, 2013 gitu, sehingga tahun lepas 2021, 10 tahun lebih, berkuasa, ditumbang, dikudeta oleh orang awam dengan dukungan tentera. Yang ada sekarang ini hanya Turki saja. Okey, saudara-saudari, ini adalah sejarah perjalanan konsep Mujtama' al-Madani daripada Barat sehingga ke Malaysia pada waktu ini. Terima kasih kepada penonton. Sekian, wassalam.